Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jam saya sudah selamat tengah hari. Mungkin jam tuan-tuan dan puan-puan lagi 1-2 minit jam tengah hari. Saya mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak YAPIM yang sudi mengundang saya untuk menjadi moderator pada sesi selari kedua Industri Halal dan Pelancongan Islam Jaringan Nusantara. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kita ada barisan yang tidak saya panggil tolak bandingnya dalam industri halal dan juga dalam kita dipanggil satu ialah halal produk, satu lagi berkenaan dengan halal industri ataupun dalam halal tourism. Dalam hal ini saya suka memperkenalkan Encik Nizran bin Nordin selaku Ketua Pengarah Islamic Tourism Center di sebelah kiri saya, Encik Hadi Hamzah, Pegawai Khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Halal Development Corporation Berhad HDC. Seterusnya yang berbahagia Encik Yusram Yusof, Pengarah Seksyen Halal Makanan dan Minuman Agro Matrix. Dan akhir di hujung sana ialah Dr. Fazil Khan bin Abdul Kadir, Naib Presiden dalam aspek pengangkutan udara mata. Dalam sesi ini saya suka mengambil kesempatan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membincangkan tentang industri halal dan pelancongan Islam Jaringan Nusantara. Perkataan Nusantara ini satu perkataan yang wajib kita sebut selalu kerana ini adalah satu daripada perkataan yang telah tersohor sejak sekian lama. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, industri halal dan pelancongan Islam di Nusantara merupakan sektor yang mempunyai potensi besar untuk pertumbuhan, terutamanya melalui kerjasama erat antara negara-negara serumpun seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga negara-negara di bawah ASEAN yang lain. Terutama sekali apabila Malaysia akan menjadi pengurusi ASEAN pada tahun hadapan 2025. Kesedaran global terhadap kepentingan halal semakin meningkat. Namun cabaran yang dihadapi dalam industri ini termasuk ketidakseragaman piawai halal di seluruh rantau serta keperluan untuk memastikan produk dan perkhidmatan halal menepati piawaian antarabangsa. Jadi jaringan kerjasama Nusantara perlu lebih bersepadu untuk menyelaraskan standard halal serta meningkatkan promosi global melalui penggunaan teknologi maklumat ataupun IT, dan kerjasama antara industri halal, pelancongan Islam dan sektor teknologi adalah kunci untuk memperluas akses ke pasaran antarabangsa, memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan dan menonjolkan rantau Nusantara sebagai pusat halal global. Sebagai tambahan, teknologi mesra alam seperti kecerdasan buatan ataupun AI berpotensi memainkan peranan penting dalam mengukuhkan ekosistem halal. AI dan teknologi lain boleh digunakan untuk membangunkan portal ataupun laman web yang membolehkan umat Islam di seluruh dunia khususnya dan umat-umat yang lain untuk mengakses maklumat tentang jaminan halal, dan portal ini boleh berfungsi sebagai platform integrasi pengurusan halal yang dikendalikan di negara-negara di Nusantara ataupun ASEAN ini. Inisiatif ini akan memastikan akses yang lebih mudah kepada maklumat halal dan memperkukuhkan keyakinan pengguna terhadap status halal produk dan perkhidmatan di pasaran global. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengoklah di Nusantara ini berkenaan dengan pengurusan halal, umpamanya Malaysia kita ada JAKIM
yang mempunyai badan utama di samping jabatan-jabatan dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang bertanggungjawab untuk pensijinan halal di Malaysia, tapi JAKIM merupakan badan utama. Indonesia kita Majlis Ulama Indonesia MUI, Singapura kita ada Majlis Agama Islam Singapura MUIS, Brunei Darussalam kita ada Jabatan Hal Ehwal Syariah, Thailand kita ada Central Islamic Council of Thailand CICOT, Vietnam kita ada Halal Certification Agency HCA, dan Filipina Halal Development Institute of the Philippines HDIP. Dan organisasi ini memainkan peranan penting dalam memastikan produk dan perkhidmatan yang disediakan di negara masing-masing mematuhi piawaian halal. Saya pada sesi ini kita diberi masa sampai jam 1. Patutnya kita bermula 11.40. Masa saya tak tahulah berapa minit yang kita boleh bercakap. Ahli panel ni semua dah tak sabar nak bercakap. Dan masa ni sangat-sangat suntuk untuk kita. Tapi walaupun apa kita akan cuba. Sepatutnya kita ada 3 round, 3 pusingan. Tapi kita tengoklah, kalau dia orang banyak sangat bercakap, kita potong kepada 2 round. Lagi tak dapat nak makan tengah hari, perut dah lapar. Tadi masa break pergi-pergi tengok kok-kok lah dah makan, tak ada apa dah, habis kosong dah. Jadi kita tengoklah macam mana keadaannya, sebab saya diberi kuasa. Bukan saja moderate tapi masa juga. Tapi kalau dia orang kata suruh berhenti, kita kena berhentilah nak buat macam mana. Minta maaf lah, dah orang utara ni tak boleh buang cakap utara ni. Minta maaf. Okey, kita pergi kepada pusingan pertama. Soalan yang saya boleh kemukakan kepada Encik Nisran. Mungkin Encik Nisran ni boleh cerita sedikit lah, sebab dia ni toke besar lah Islamic Tourism Center. Boleh cerita sikit lah latar belakang apa ni tuan sikit, boleh cerita sikit tentang ETC dan bagaimana ekosistem MFTH tu berserta dengan kisah kejayaan Malaysia dalam sektor ini dengan lebih lanjut. Kalau boleh lah Cik. Terima kasih Datuk Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM atas jemputan untuk saya dan ITC menjadi ahli panel. Soalan pertama, Datuk, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Nizran bin Nordin, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Pelancongan. Saya telah menerjui ITC ini sejak 10 Julai tahun lepas. Tugasan saya sebelum saya memakai topi hari ini adalah saya sebelum ni Grup CEO di Maju Perak, sebuah anak syarikat PKNP di Perak selama 3 tahun dalam bidang yang totally different daripada apa yang saya buat hari ini. Jadi banyak rakan-rakan saya tanya macam mana kerja baru. Saya kata industri pelancongannya adalah dan kementeriannya adalah is a fun industry. Industri yang mencabar tetapi amat menyeronokkan sebab kita deal dengan pelbagai pemain industri. Jadi apa yang ITC buat sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan, ia adalah satu-satunya agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk membangunkan ekosistem MFTH negara. Jadi sebelum saya cerita panjang lebar, saya selalu suka cerita dengan benda yang memudahkan orang untuk memahamilah. Kalau JAKIM tu keluarkan halal certification untuk restoran, kami di ITC keluarkan MFA certificate untuk hotel-hotel dan destinasi-destinasi pelancongan. MFA itu adalah akronim untuk Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance Recognition. Ia adalah salah satu cornerstone ataupun tunggak dalam ekosistem Muslim Friendly Tourism and Hospitality MFTH. Jadi saya nak cerita sikit, ITC ini bermula sejak tahun 2009 semasa Datuk Seri Azalina Menteri Pelancongan. Jadi ia telah mula dengan kajian dan latihan dan kini membuahkan hasil dengan standard, pengiktirafan dan juga modul latihan bagi membantu pemain industri menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia. Jadi kerjasama yang ITC telah jalankan termasuk juga dengan
pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan Jabatan Standard Malaysia serta organ utama Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC seperti SMIC, Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, dan juga dengan SESRIC ataupun singkatan Statistical Economic and Social Research and Training for Islamic Countries. Jadi kerjasama-kerjasama dengan gergasi-gergasi dalam ekosistem ini telah melonjakkan sistem ataupun sistem yang ITC telah bangunkan, dan dengan amalan-amalan yang efektif ini telah membantu pemain industri untuk terus melonjakkan sektor MFTH ini ke peringkat yang tertinggi. Jadi kenapa kita bersibuk sangat, Kementerian Pelancongan ataupun kerajaan kami sibuk sangat nak promotkan mengapa pelancong Muslim ni? Seperti yang kita tahu, rata-rata penduduk Muslim sedunia je dah 2 bilion. Tadi Pak Khairul pun cakap di ASEAN saja 255 million, di negara OIC saja 1.1 bilion. Jadi di negara-negara yang di mana Muslims are minority alone ada 350 juta. So it's a big addressable market. Jadi from a business perspective, it is something that kita kena really understand macam mana kita nak menyantuni to attract more untuk datang ke Malaysia and to continue and sustain and meet their needs. Jadi itu kerja ITC. Kerja ITC terlibat dalam memahami yang pelancong Muslim ni adalah macam pelancong biasa je. Mereka nak meneroka warisan budaya dan menikmati keindahan alam ketika melancong. Namun ada dua keperluan utama, iaitu satu adalah makanan halal, yang kedua adalah kemudahan ataupun ruang nak solat. Ya. Jadi oleh itu ITC telah bangunkan satu sistem, ya Datuk. Sistem yang untuk memanfaatkan pasaran ini dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi negara. Ekosistem MFTH merangkumi dua program yang telah dibina saban tahun dari tahun 2009. Yang pertama adalah MFTG ataupun Muslim Friendly Tourist Guide yang telah dilancarkan sejak tahun 2017, dan sejak tahun 2019 ada lagi satu program pengiktirafan yang dinamakan MFAR yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau nak cari MFAR ni singkatan untuk Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance Recognition. Jadi dua program pengiktirafan ini Datuk adalah yang mendefinisikan MFTH ni lah. Jadi itulah kerja-kerja ITC setakat ni Datuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Nizran sebagai mukadimah kepada sesi ini. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan mesti bersetuju bahawa there is a great potential dan kita sedang melaksanakan. Dan saya rasa kira kita perlu berganding bahu di peringkat Nusantara. Apa yang kena sebagai MFT ni? MFTH ni. Itu Muslim Friendly Tourism and Hospitality. Macam kita naik masa MH, Malaysian Hospitality. Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan, Datuk-Datuk, kalau kita ke luar negara, sebagai contohnya, bila bertanya, where are you from? I'm from Malaysia. Begitu kagumnya mereka, terutama saudara se-Islam kita, mengetahui kita dari Malaysia. Terlalu tinggi harapan mereka, dan memang rata-rata mereka datang untuk melancong, berhoneymoon. Ramai yang datang berhoneymoon di Malaysia kerana sukakan keadaan di Malaysia, kerana kita mempunyai satu package yang saya rasa amat komprehensif dalam aspek bagaimana kita nak memberi layanan yang begitu dipanggil sebagai halal, dan juga yang paling penting sekali adalah apa dipanggil Muslim friendly dalam aspek ini. Jadi saya kira tanggungjawab yang dipikul oleh Encik Nizran selaku Ketua Pengarah Islamic Tourism Center ni sangat-sangat besar dan banyak berperanan untuk persoalan ini. Saya pergi kepada panelis yang kedua, Encik Hadi Hamzah, iaitu pegawai khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad HDC.
Jadi biasalah kalau kat Malaysia, kalau kita sebut logo halal JAKIM, so dia ada partner is HDC, dia tak boleh apa tu orang panggil apa, berpisah lah antara kedua tu. Mungkin Cik Hadi boleh jelaskan, saya ingat bagi mereka yang nak tahu sikit lah apa ni peranan HDC ni, mungkin cerita sikit secara ringkas, dan bagaimanakah kalau kita boleh melihat bahawa kerjasama regional seperti di ASEAN ini dapat membantu meningkatkan akses ke pasaran global untuk industri halal dan pelancongan Islam. Pelancongan Islam tu mungkin ITC, tapi mungkin Cik Hadi pun boleh melihat aspek itu dalam hal ini di peringkat Nusantara, dan mungkin juga boleh tengok jugalah kalau ada kesempatan inisiatif konkret yang telah dijalankan melalui ASEAN untuk mempromosikan halal dan juga pelancongan Islam di peringkat global. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. So sedikit pengenalan lah tentang HDC dan saya sendirilah. Saya Hadi Hamzah. Saya daripada pejabat Ketua Pegawai Eksekutif yang mengirimkan salam sebab dia ada hal yang tak boleh dia elakkan. Selalunya dia akan rangkumkanlah apa kerja-kerja HDC dan dia lebih arif. Cumanya saya cuba sikit sebanyak untuk terangkan atau jelaskan peranan HDC satu dan juga peranan Malaysia sebagai satu anchor kepada industri halal serantau. So pejabat Ketua Pegawai Eksekutif di HDC ini salah satunya is to complement the industry. Industri halal ni kita tak cakap pasal industri as a whole, tapi kita cakap halal ni sebagai satu value proposition. So dia cuts across kebanyakan sektor-sektor ekonomi lah. So salah satunya is pelancongan, tourism. So halal ni dari segi takrifan dulu kita cakap dia satu value proposition. Dia halal tapi satu common denominator dengan ekonomi mainstream di luar tu is about quality, product quality, toib lah. So produk yang baik dan produk yang quality. So first and foremost kita tengok dari segi production daripada negara kita Malaysia. Pada 1974 macam tu dah dimulakan untuk isu surat-surat berkenaan pengesahan halal lah daripada JAKIM. So 1974 JAKIM dah mula. Daripada 1976 macam tu lah. So dalam pada tu bila proses pengesahan tu berlaku dan banyaklah FDI masuk dan produk-produk baru yang keluar. Dalam 2000-2005 macam tu kerajaan kenal pasti yang ada produk-produk yang boleh diwujudkan dengan persejilan halal ni lah. So dalam tahun 2006 tu HDC ditubuhkan. HDC ditubuhkan untuk untuk intervene ataupun inject halal values dalam produk-produk kita lah dan perkhidmatan kita. So from there on kita mula buat satu perancangan untuk macam mana kita nak rentas industri. So kita dengan agensi-agensi lain lah yang I think dalam pemantauan kita dalam 200 lebih macam tu, nearly 300 agensi dan organisasi yang berkaitan halal yang menjalankan program-program berkaitan halal di apa dipanggil macam pantau ataupun diuruskan supaya mengisi ekosistem halal itu sendiri. So kita ada pihak JAKIM untuk buat persijilan, kita ada pihak macam Matrid, our sister agency daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk buat trade export dan juga import of products. Kita ada agensi MAIDA untuk menarik pelaburan berkualiti untuk halal. So these are all the ecosystem partners yang kita pantau. So HDC dalam pada tu pula dalam tahun-tahun yang sebelumnya dah 5-10 tahun kebelakangan ni kita telah menyusun strategi untuk to reap the benefit of halal.
So dalam kertas strategi rancangan Malaysia ke-11, 12 dan insyaAllah RMK 13 ni akan ada berkenaan strategi halal lah. Salah satu strategi yang paling utama yang kita bawa ke tengah is Halal Industry Master Plan 2030. So kita ada 10 year punya planning yang mungkin many countries boleh emulate ataupun ikut serta participate dan untuk buat perancangan yang rapi. So macam saya cakap tadi, rentas industri halal ni, so daripada pandangan HDC, sektor-sektor ekonomi yang lain ni adalah satu conduit ataupun satu platform untuk kita memasukkan produk-produk halal kita seperti makanan, produk consumer goods seperti ubat gigi, application, modest fashion, personal care, cosmetics dan sebagainya. Bila kita nampak pelancongan mesra Muslim ni di Malaysia ni menjadi salah satu daripada strategi utama untuk kerajaan, kita telah mewujudkan satu ekosistem lah. So daripada pihak ITC dah ada persijalan. Apa yang HDC dan rakan-rakan lain buat, kita menyediakan syarikat-syarikat ni berkapasiti tinggi untuk diserapkan masuk dalam ekosistem pelancongan mesra Muslim. Itu salah satu kerja HDC, is the pre-approval of certification, maksudnya certification JAKIM dan certification MFTH, dan juga post-approval, maksudnya penyediaan syarikat itu sendiri dan juga post mendapat persijilan itu sendiri. Sebab I think the problem, banyak isu yang terkait tentang bila mana syarikat kita dah mendapat persijilan yang tertentu is the market access. Market access bukan dari segi produk, penjualan produk, itu I think kita ada agensi yang berkaitan, tapi ni dari segi menyerap masuk dalam ekosistem tu sendiri dan ekosistem negara luar. So bab untuk integrasi ni sendiri on our part HDC, sama juga macam MFTH, kita pun bekerjasama dengan rakan serantau seperti ASEAN. I think ASEAN has dia punya working group on halal satu. But kita juga tengok dari segi kerangka besar, OIC, World Bank ataupun rancangan terbaru BRICS dan sebagainya. Itu semua ada plan integrasinya masing-masing. That's why kita dari segi pihak HDC, dari segi strateginya, kita get the buy-in of our stakeholders supaya dia tengok produk-produk halal ataupun tengok servis-servis halal ni with an open eye, dengan hati yang terbuka dan juga buka pandangan diorang untuk menerima produk ni. Sebab dari segi integrasi, I think that's the main issue untuk mendapatkan pasaran tu, untuk menerima produk-produk kita dan servis kita. And then it's an economic approach lah. So maksudnya you put value, you put quality in your product, you put quality in your services, then it comes natural lah. So bagi saya, Prof, kita look at halal as the value proposition and still remain that way supaya industri boleh menerima dengan mudah lah. And even the partner country and also the macam-macam dalam perbincangan ni, pelancong-pelancong kita boleh terima lah, not only Muslim but the general consumer and general public. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Hadi. Saya kira peranan GC ini sangat penting dan dia banyak berkait rapat dah bagaimana kita nak mempromosikan industri halal yang berjumlah trilion itu, dan saya juga diingatkan bahawa the market is huge, besar, dan pemain-pemain industri ini kita mesti melibatkan ramai lagi orang Islam dalam hal ini, dan saya kira ini sangat-sangat pentinglah bagi kita membagi manfaat balik kepada ummah. Seterusnya saya berpindah pada Encik Yusuf, pengarah Seksyen Halal, Makanan dan Minuman dan Agromatrade. Jadi mungkin Encik Yusram mungkin boleh cerita sikitlah apa peranan
dalam section halal makanan dan minuman dan agrodimetrik itu, dia punya peranan dia. Dan dalam hal ini apabila kita bercakap tentang saya tak tahu sama soalan ini sesuai saya nak bertanya, sebab kita tidak ada wakil representatif daripada JAKIM. AGC ada, partner dia tak ada, tapi saya nak tanya juga sebab dia terlibat dalam section halal makanan dan minuman dan agrodimetrik ni. Apa yang dapat kita lakukan bagi kita mengatasi ketidakseragaman piawaian halal di rantau Nusantara? Mungkin ada piawaian tu, ada orang kata JAKIM yang logo ni sebab dia terlalu very strict kan? Dan apabila ada logo halal JAKIM tu diiktiraf sebegitu rupa kan? Dan mungkin ada negara yang mungkin ada sedikit, saya panggil tidaklah begitu ketat dia punya peraturan dia. So, dan bagaimana kita dapat memastikan bahawa produk ataupun produk halal yang dihasilkan itu sesuai dengan standard antarabangsa. Jadi dalam hal ini apakah peranan badan-badan halal? Kalau bolehlah jawab ni seperti JAKIM, walaupun tidak ada di sini wakil JAKIM, dan MUI di Indonesia tu dalam memperbaiki koordinasi dan keseragaman piawaian. Silakan. Terima kasih Datuk Moderator. Assalamualaikum, selamat dengar all my speakers lah over here. Firstly, terima kasih banyak. Thank you very much to YAPIM for inviting me to be on stage sharing about this session lah. Okay, I think before I respond to the two questions, Datuk Moderator, the second one is very much relevant to Matret lah. Cuma yang the first one tu, I think JAKIM should be the one that should be responding, but probably in general punya statement I can give some my view on that. Before that, give me 5 minutes, Datuk Moderator, if I can share some holistic approach of halal ni. So to give benefit to our punya audience ni, untuk mereka mendapat sedikit maklumat apa itu halal. So when we talk about halal ni, it's a huge spectrum, dia punya cluster ni goes beyond what we eat, what we consume. So in Matret, I'm in charge of this halal unit, which is recently just last week we concluded MIHAS, the largest halal trade show in the world. Just to share some slides, not more than 10 minutes, Dato'. It doesn't work. All right. Okay, I think this one ni kita pun dah tahu, like my colleague mentioned tadi, in 1960-74 ni JAKIM has been mandated by government untuk look into the sijil halal, make it more mandatory ataupun make it more relevant. So we can see the transformations of halal ni during those days, especially I myself from Sabah. So in Sabah alone during that time in 1960s, 70s, 80s, I grew up in 70s, 80s too. I've not seen in my hometown in Sandakan tu, tak nampak pun this halal logo. It's not really prevalent lah. It's not really something that we look into it before we buy products ataupun before we go into the restaurant. So over time, nampak dia punya halal logo ni becomes more important. So you can see from F&B, from food and products, that goes beyond that. So, for example, I think someone is controlling from there. Okay, next one. Rina, can you help, Rina? Sorry. Yeah. Okay. I think the market size ni, inclusive of halal tourism, Muslim travel friendly ni, in 2027 expected to increase to 9.05 trillion, the market size. This is done by the Dinar Standard punya report.
So it's a huge market, which is more than F&B, more than food, more than beverages, and then above Islamic tourism yang travel. Next one. Okay, these the clusters, components yang research done by Dinar Standard. Kalau kita tengok Islamic finance tu actually the largest chunk of halal market size, followed by food, modest fashion, media, recreation. Then the one that I put in the box too, Muslim friendly travel. So our topics over here is focusing on this Muslim travel, friendly travel, which is expected to increase by 174 billion US dollar by 2027. Then another two clusters which is very important, very big, whereby Malaysia is involved in exporting this product, pharmaceutical and cosmetics. These are the clusters. Seven clusters of halal, which is bukan makanan dan minuman saja, tapi banyak lagi cluster-cluster yang relevant to the industries. I think some of you probably involved in these sectors. Next one. Okay, so Muslim travel ni. Now our topics. Now we are talking about this one. The market size in 2027 will grow to 174 billion US dollar from 133 in 2022. It's a huge opportunity, what my colleagues mentioned just now. Opportunity to within ASEAN, not only in Malaysia, tapi di Indonesia and also other ASEAN countries. Next one. Okay, where Malaysia rank? This is very important to show that Malaysia ni dah for the 10 consecutive years, according to the research, we are the largest economy, within the Muslim countries. We are ranked number 1 actually. So 3 sectors that we are number 1, which is halal food, media, recreation, also Islamic finance. And then within top 5, modest fashion, pharmaceutical and cosmetic, and this is the one that Muslim friendly travel. In terms of our rank among the Muslim countries, above other established countries, big countries, so we are actually above them. Okay, why? As mentioned by my the speakers just now, because we are the global halal leader. JAKIM halal logo tu memang very prominent, recognized worldwide, and also our government and also private sector associations, we work hand in hand, supporting each other. And also because of our industry, our landscape ni quite diverse. We produce everything, for export market. Next one. Okay, now I want to share this with you. This is the data from Matrade in terms of our halal export. What actually we export, to other countries. Number 1, F&B is the largest actually, halal F&B, followed by halal ingredients. Ramuan halal ni banyak kita export ke luar negara. Cosmetic and personal care, followed by palm oil. Demo to downstream lah, palm oil downstream, industrial chemical, and also pharmaceutical product. These are the components, 6 major components of halal products that we exported in 2023. Where they go? Which market actually yang source Malaysian halal product? Number 1, Singapore, China, Indonesia, Japan, and United States. So these some snapshots of a market punya halal market informations that we export in 2023. Next one. Okay, how we support this halal industry? One of the platform, even under HIMP, Halal Industrial Master Plan, MIAS is one of the avenue platform that we support halal industry in Malaysia. Just concluded last week. We started in 2004 until last year, accumulating almost 30 billion sales over years from 2004 until this year. So in terms of exhibitors, locally and also abroad, foreigners, about 12,000 already, and INSP buyers. INSP ni, we bring in buyers. Buyers iaitu importers daripada luar negara. Untuk bertemu dengan pengeksport pengusaha Malaysia. This is one-day program last 2 weeks in Matrade. So very important, those under YAPIM punya pengusaha ni, opportunity to export tu through MIHAS is very, orang kata very huge.
Just register and insyaAllah next year punya MIAS you can join in. Next. Okay, this is the halal clusters under MIHAS, which is not only F&B, not only about Muslim friendly travel, tapi above, more than that, e-commerce for example, Islamic finance, food technology and packaging. You know that some countries, those yang importing countries ni, they require logistik punya processes. Maksudnya if you export products from the farm, when you process your product to the ports and from ports to the buyers, importers ni, everything must in accordance sudah Syariah punya principle. For example, container, the container tu under the logistic, for example, must be separated. You cannot mix together halal and non-halal products dalam container tu. Some countries already requires this process. Okay, education, for example, some universities, colleges, they offer halal diploma, degree, major in halal, for example. Next one. Okay, they recently concluded MIHAS from 17 to 20 2 weeks ago. So these are the result, generating 4.3 billion ringgit. Our target for exports of halal products ni under our government's targets, I think about 70 billion ringgit by 2030. I think achievable. We can achieve it through all the platforms, avenue. One of it is through this MIHAS. We receive about more than 1,400 exhibitors coming from 66 countries during the event. Next one. Okay, this year, from 18 to 20th November, we are bringing MIHAS pula, not only in Malaysia, to Dubai, UAE. I think we already received about more than 200 companies occupying 200 booths, and our target is 1 billion in Dubai. So I'm not sure whether some of you, pengusaha-pengusaha exporters inside this room yang akan participate. We still have some extremely limited booths lagi, ada dalam less than 10. If you're interested, please let me know. You can meet up with me ataupun my colleague Rina after this. Next one. Alright, this is the our artist impressions. This is the booths, our mother booth, for MIHAS at Dubai from 18 to 20th November. Next one. Alright, that's all to respond to the questions just now. I think the number 2 is very relevant in terms of different standard of certifications. As we know that my first posting dulu di Jakarta, Matrix Jakarta office under MUI masa tu, Datuk. So until now pun kita ada some juga processes yang still tak streamline lagi. For example, Malaysia produk yang nak export ke Indonesia, dia punya halal logo tu kena lagi ada prosedur. So benda ni ongoing, tapi ialah setiap negara they have dia punya own punya standard, which is it's based on their punya authority lah, Datuk. So to look into this, I think this is more to government, not to streamline the processes. Okay. Thank you, Datuk. Okay, thank you very much. Terima kasih Encik Yusram. Dan saya melihat dalam konteks di penghujung point yang diungkapkan oleh Encik Yusram berkenaan bagaimana kita nak memperkemaskan dalam hal ini dari sudut piawaian ataupun standard logo halal ini. So sebagai satu cabaran, sebagai Malaysia yang akan menjadi pengurusi ASEAN, mungkin boleh menjadi satu pencetus kita boleh memperbaiki. Mungkin standard itu secara umumnya telah dicapai, cuma kita nak memperhalusi, mungkin ada sedikit-sedikit saya ingat perbezaan yang dapat kita perhalusi, dan saya kira boleh dilaksanakan dalam konteks itu. Dan dalam pembentangan tadi, walaupun ringkas tapi telah menceritakan secara ringkas kepada kita bagaimana industri halal itu begitu besar
dia punya manfaatnya dan keuntungannya bagi negara, bagi ummah. Saya nak berpindah kepada Dr. Fazil, minta maaf Dr. Fazil Khan bin Abdul Kadir, Naib Presiden dalam aspek pengangkutan udara mata. Okey, mungkin Dr. Fazil boleh menceritakan tentang peranan mata sebagai pertubuhan terbesar yang mewakili agensi pelancongan dan pengembaraan di Malaysia dapat mengukuhkan lagi industri halal dan pelancongan Muslim di peringkat Nusantara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Datuk Moderator kita, ahli panel, terima kasih Yapim kerana menyebut mata untuk kali ini. I think kalau melalui soalan Datuk tadi, bagaimana peranan mata sebagai agensi terbesar dari segi pelancongan. Kalau kita tengok dari segi mata, kita dalam mata ni sendiri kita ada bermacam-macam kaum dekat dalam mata. It's not actually, kalau nak nampak dari segi kita pindah balik ke halal tadi, bukan saja Muslim saja yang buat halal tourism. Bahkan kawan-kawan kita daripada bangsa Tionghoa, Chinese and Indian also, kalau kita tengok Sabah dengan Sarawak pun buat sama, halal tourism. And kalau kita nampak, mata is always pushing on the halal tourism. Kita ada kerjasama dengan B2B dengan Indonesia, B2B dengan Singapore, even kita pergi even go towards ITB Berlin, kita buka kita punya booth, kita push untuk kita memperkasakan industri halal tourism dekat dalam Malaysia. So kalau kita lihat dari segi on the tourist side, kenapa Malaysia ni jadi salah satu untuk pelancong-pelancong luar negara nak tengok, especially daripada segi untuk Middle Eastern, dia tengok kita ni, kita ada halal certificate. Itu je yang paling penting, sebab tak ada was-was dah. Kalau kita datang Malaysia, kita nampak benda-benda ni, oh, dia akan tanya, no problem, halal is in Malaysia, don't worry about it. So kita dari segi pemain industri, kita kena, saya sendiri amatlah berterima kasih kepada kerajaan sebab enforce benda ni. Sebab kita sendiri, kalau orang Malaysia lah, kalau kita pergi luar, apa kita tanya dekat segi dalam restoran orang Muslim, kita tanya halal ke tak restoran tu. Jadi kalau tak halal, kita ada was-was. Bila ada was-was sebagai Muslim, kita tak makan lah. So at the end of the day, kita punya makanan adalah Maggi mee. So so dalam dekat Malaysia ni, dia orang confident. Bila kita keluar, kita dengan confidentnya kita bawa kita punya logo halal kat belakang kita ni. Kita confident dan kita boleh jual halal logo ni depan kita dan belakang, kita ada ni A, B, C, D, E. Even kalau kita nampak sekarang ni dari segi medical tourism, kenapa orang datang di Malaysia, especially Indonesia? Sebab hospital-hospital kita sendiri, kita menyediakan makanan halal. Itu yang paling penting untuk diorang. Dan kita dah push orang-orang daripada Timur Tengah untuk datang.
buat pembedahan lah apalah, dia dah tak ada rasa was-was dekat dalam Malaysia. Confidence level is very high in terms of halal. So again, saya amatlah berterima kasih kepada kerajaan untuk emphasize benda ni. Halal logo is very important. That's why lepas tu kita ada Muslim friendly. Muslim friendly pun bagus juga. Sebab kalau kita tengok, kadang-kadang some restaurant or some hotel, they don't have halal certificate because they selling alcohol. So that's why you have a Muslim friendly. Makanan halal, yang lain is up to you. But the most important thing is pelancong-pelancong dari luar negara confident nak datang ke Malaysia sebab ada all this certification. Thank you so much. Terima kasih kepada Dr. Fazil. The magic certificate is the logo Halal JAKIM lah, yang menjadi satu piawaian yang tertinggi bab halal dalam dunia. Seperti mana yang Dr. Fazil sebut, kita pun cari juga, tapi ada orang buat lawak juga. Duk cari-cari logo Halal JAKIM, kadang halus dalam produk tu. Ada setengah-setengah produk yang luar negara tu dia punya logo halal tu besar, nampak jelas lah, tapi ada dia punya kriteria-kriteria tertentu kenapa dikecilkan nama logo itu. Sebab ada juga negara-negara, terutama sekali yang saya punya bacaan, negara-negara yang bukan Islam, mereka tidak mahu ada unsur agama dalam mana-mana label. Ini juga isu juga di negara-negara sekular. Saya tak disebutlah negara mana itu. Saya kira masa kita tak banyak, so saya nak bagi, this is the second round, but I'll give you dalam setiap panel ni about 3 minutes, and then from there mungkin boleh simpulkan. Soalan dia saya boleh ambil satu soalan yang sama untuk semua, kecuali saya para peserta lah sanggup nak bertahan sampai jam 1:30. Saya ingat tak sempat kot. Kita mungkin ikut jadual, walaupun kita lambat bermula, kita habiskan lebih kurang jam 1. Cuma soalan ni saya rasa soalan ni saya nak kemukakan pada semua panelis, semuanya sama, mungkin ada ubah suai sikit kalau mengikut cita rasa masing-masing lah. Seperti mana yang kita bincangkan, industri halal ini termasuk dalam aspek pelancongan ini merupakan satu industri yang begitu besar, dan Nusantara ini mempunyai potensi yang besar. Kalau kita gabungkan dua negara Islam terbesar di Nusantara, Malaysia yang lebih kurang 65% penduduk Islam dan 90% ke atas, lebih kurang 95% penduduk Islam di Indonesia, kita merupakan penduduk negara Islam yang terbesar, kalau boleh kita katakan, di dunia, kalau dalam aspek di Nusantara ini. Mungkin saya minta Cik Nizran selaku Ketua Pengarah Islamic Tourism Center dapat melihat dan mungkin boleh berkongsi dalam pengamatan Cik Nizran, mungkin boleh cerita sikit dalam pengalaman yang ada, contoh-contoh success story lah, orang panggil ada success stories dalam industri ini, termasuk dalam industri we are talking about industri halal dan pelancongan Islam di negara kita, dan juga mungkin di negara di ASEAN, di Nusantara ni, mungkin di Indonesia ataupun di Brunei ataupun negara-negara lain, success stories about this, dan bagaimana kejayaan pemain industri halal seperti Malaysia terutamanya dan negara jiran yang merupakan penduduk majoriti Islam yang terbesar di dunia itu dapat dijadikan model oleh negara-negara lain dalam rantau Nusantara ni. Kemudian boleh wrap up lah sekali dalam pembentangan tersebut. Terima kasih Datuk Moderator. Boleh saya perincikan sikit soalan Datuk tadi, success story daripada segi
produk program yang diorang dah pernah buat ataupun jalinan inisiatif dalam serantau? Segala segi. Okey. Okey, mungkin saya boleh mula, Dato' Mahathir. Terima kasih. Saya share sikit success story Malaysia sendiri, kenapa Malaysia punya Muslim friendly punya tourism and hospitality ecosystem ni adalah yang antara terunggul lah di dunia. Kalau ikut OIC kategori, we have been number 1 dalam the Global Mastercard Travel Index since 2015. So that's almost 9 years. Jadi selain daripada itu, Malaysia pun pernah menang award Halal Travel Awards in 2023 for best destination for Muslims, best destination for female. Jadi ternyata Malaysia sendiri infrastructure, service semua, we have matured services in terms of nak cater for Muslim travellers. Jadi kalau nak kira daripada, kalau kita lihat bila di mata dunia, Malaysia for OIC kategori sendiri dah number 1, that in itself menjadi daya penarik untuk our neighbours dalam rantau Asia Tenggara ni untuk emulate apa yang Malaysia buat. Indonesia sendiri ada dia punya own Muslim friendly initiatives. Yang kita nampak yang menjadi kebimbangan saya in my capacity here adalah the majority Muslim, the Muslims, the countries where Muslims are minorities tu, yang start picking up to even attract the Muslim travellers. So it is evident yang menunjukkan the buying power among the Muslim travellers itu besar. Jadi Thailand is doing it. They are promoting halal food in in fact, I don't mind sharing, I think rata-rata tahu last year alone kita lost a bit of the Middle Eastern tourism market. A lot of them went to Thailand. Yeah. Jadi Philippines are actually adopting Muslim friendly tourism hospitality, dan juga Singapore sendiri yang hanya 10% Muslim population sendiri mengambil pendekatan untuk mengambil Mahir Zain sebagai dia brand ambassador. Kalau nak tahu kenapa dia ambil brand ambassador Datuk Mahathir, sebab Mahir Zain ni fan base dia 60% adalah Malaysians. Jadi dia nak mempromosi orang untuk menarik kedatangan. Jadi terbuktilah Malaysia's achievement menjadi satu mungkin mangkin untuk negara-negara lain turut up the ante untuk memastikan mereka juga boleh menarik minat pelancong Muslim. Tapi yang lebih penting juga, Datuk, saya pun nak kongsi bersama pengalaman Malaysia dalam menyantuni policy makers, pemain industri untuk terlibat juga, melibatkan juga kementerian-kementerian lain dalam Malaysia. Kementerian Luar Negeri telah bekerjasama dengan kami di ITC untuk menjalankan di MTCP program, Malaysian Technical Cooperative Program, where we get industry players and policy makers untuk turut serta dalam familiarization programs in Malaysia. Selain daripada itu, kita pun pernah terlibat dalam program JOSIT, Joint Seminar on Islamic Tourism. This was before my time, yang pernah dianjurkan antara ITC dan Kementerian Pelancongan dan Industri Kreatif Indonesia serta PT Sofian Hotels, di mana seminar tersebut memberi fokus bagaimana untuk menyantuni pasaran pelancong Muslim dengan lebih baik. Jadi selain daripada itu, Datuk, saya pun nak wrap up sikit dengan apa yang the past 1.5 year, slightly over a year that I've been with ITC ni. Saya sendiri telah melihat interest daripada negara-negara luar. Recently we signed an MOU with Rus Quality, is Syrian equivalent of in Russia, tetapi they also promote the halal marking and halal certification, and also the Muslim friendly marking. We signed an MOU to harmonize their Muslim friendly marking and our MFA. And because of that, kita telah mendapat lagi interest daripada beberapa negara di Central Asia untuk mengguna pakai WMFA. Jadi not bad lah Malaysia punya standard that mendapat pengiktirafan from foreign countries that see the standards that we have developed, the recognition programs that we have developed over the years, yang boleh menjadi marketing tool yang boleh diguna pakai oleh pemain industri if we look from pragmatism tadi tapi yang lebih penting memberi assurance kepada travellers bila kita ada satu common Muslim friendly marking. Unlike the word halal ni is an Arabic word yang dalam inscribed dalam Quran,
Muslim friendly ni is an English word. Jadi kalau kita dapat standardize the use of MFA punya marking ataupun logo ni bermula di rantau Asia Tenggara, insyaAllah tak akan ada fragmentation, tak akan jadi ada confusion untuk pelancong-pelancong datang. Dia datang Malaysia, dia nampak logo MFA dekat hotel, dia pergi Indonesia, dia nampak MFA logo sama, dia pergi negara lain dalam hotel ASEAN, nampak logo yang sama. Jadi that is my vision for the Muslim friendly marking untuk ASEAN ni. Okey, terima kasih. Saya baru nak tanya tapi dah di wrap up sebegitu. Alhamdulillah. Datuk Moderator minta saya wrap up portion saya lah. Okay, alhamdulillah. So kita minta Cik Hadi soalan yang sama dari wrap up dalam 2-3 minit ni. Okay. At our end, HDC, kita look at the bigger approach lah. We conquer on the numbers. Maksudnya on Dinas Standards point of view, that Malaysia 10 years consecutive number 1 Islamic finance, halal food, media recreation. But you can see pharmaceutical and semua, I think it's apa dia panggil, work in progress. But mind you, the Dinas Standard punya point of view is to look at a developed market. Maksudnya pasaran yang matang. Macam Malaysia ni, pasaran yang matang, we can almost deduce dalam 230 billion domestic market halal lah. So consumer spending kita dalam 230. Our export, macam Cik Yusram kata, 59 billion hovering now, we reaching for our target 70 or so billion. And the bigger target kepada kita is double digit punya contribution to GDP. So it's about 10% or so. And I also agree dengan Cik Nizran tentang Mastercard punya rating, 9 years in a row, good, ecosystem built and so on. But in our studies and kajian lah, kita ada buat beberapa kajian dari segi dengan kerjasama kita dengan OIC, dengan kerjasama kita dengan ASEAN. Kita buat kajian untuk tengok macam mana kita boleh kerjasama. I think ASEAN as a block, as an economic block ni, we can almost collaborate with each other in producing satu halal goods and halal services. Spillovers yang akan terkait lah sesama serantau kita, as in the Nusantara portion. And on pelancongan Muslim ni, I think because our airlines and our jaringan network ni is almost maturing lah. Dari segi connectivity dan sebagainya, we have a low cost punya flight model. I think everyone else has similar model. I think it's about providing quality, memberi satu jaminan quality produk yang kita boleh bukan sanggah lah, tapi kita boleh ketengahkan kepada pelancong-pelancong yang sedia ada ni. I think kita pun as Malaysian, I think we want to go and visit our ASEAN neighbours dan sebagainya. But macam cakap, ni duk bawa, saya pun orang utara, Prof, so duk bawa Maggi, duk bawa rendang. Orang mana? Kok Piang kan? Orang Tanjung lah, Sungai Pinang lah. Tapi duk bawa, kalau boleh nak bawa lok nasi kandang, apa semua ni, bawa pergi sana. Tapi ialah keterbatasan. And the next best thing is what? Maggi, Brahim's. I think Brahim's pun went into the halal punya market just to service the traveller and the consumer needs yang kita pergi travel apa semua. And Malaysian has been travelling all the while. So similarly, kita expect value and expect quality. So that's why saya cakap tadi, the common denominator dengan mainstream economics ni, halal ni, it's quality, it's toib tu. Halal portion ni is the value add yang kita boleh bukan wujud, tapi kita boleh pivot. Tapi produk, I'm sure Cik Yusram pun dari segi perdagangan, ekspor dan sebagainya, it's about the quality first. Integration on standards, country to country, government to government punya arrangements will always change as long as the economic stays active or reactive dalam many ways you look at it. So dia akan wujudkan satu kekangan. Tapi that's why kita ada economic diplomacy, kita ada this jaringan network of OIC, ASEAN, BRICS, you name it lah, semua ada. That becomes that platform untuk kita integrate. I think standards tu, saya pun sebagai part of the
ekosistem, salah satu daripada ekosistem yang kerajaan kita wujudkan ni, I'm paling penyokong paling kuat lah persijilan halal, persijilan MFTH dan persijilan lain lah. I think in Malaysia stands ni dalam standard ada about 15 yang berkenaan halal, and there's many more yang belum refine lagi. So be sure the progression akan ada, and rakan-rakan di serantau lah, let's collaborate. I think that the main idea of ASEAN as a block ni untuk kita collaborate, untuk kita bawa ke tengah, and we are not shy of untuk extend a helping hand lah in this sense lah. So bagi pihak ADC dan bagi pihak halal Malaysia seluruhnya, kita extend warm helping hand. Kalau katakan pihak serantau ni, kita ada a few models yang kita boleh bincangkan, tapi kena collaborate lah. I think as an economic block tu, everyone needs to participate and be in the front running untuk kita ketengahkan kita punya values dan kita punya propositions yang ada lah. Itu saja, Prof. Okay, terima kasih kepada Encik Hadi Hamzah. Encik Yusram Yusof, please. Okay, terima kasih, Dr. Muhammad. A quick one. I think this is not a conclusion from my side. It's rather, it's a way forward. You know, three things, perspective that I can see. Number one is from the exports punya perspective, Datuk. From market points of view ni, halal logo ni, if you want to export, importing countries ataupun buyers ni, dia tak menilai whether your products coming from JAKIM punya halal certification, Indonesia punya MUI ataupun Thailand, tapi dia more into dia punya consideration tu is more to how competitive, how good your products, you know, and also dia punya pricing ni, itu sebenarnya cabaran untuk pengusaha-pengusaha, either you are small, medium ataupun large corporation ni, is not so much on halal logo ni kalau nak export ke luar negara. Of course, certain countries, Islamic countries, for example macam Arab Saudi, dia memang wajibkan 100% must be halal goes into the country. Tapi ada countries ni, even yang Islamic countries ni pun dia tak melihat. For example, Brazil, I think you know, kalau pergi Mekah, pergi umrah, pergi buat haji, pergi masuk bin Daud depan Mekah tu, masuk buka dia punya freezer tu, nampak daging tu daripada majority from Brazil. Brazil is not a Muslim country, 90% Catholic. I live there, I was posted 4 tahun di Brazil, di Sao Paulo, so I know nak dapat yang halal daging ni, Datuk, punyalah susah, kena pergi masjid jumpa Persatuan Islam, tapi dia ekspor ke Saudi, dan para jemaah yang haji, yang umrah buka tu makan, tapi memang halal, tapi sijil halal dia berbanding dengan sijil halal JAKIM in terms of dia punya compliance, so maybe different in terms of dia punya integrity. Tapi Arab Saudi dia tak melihat tu. Kalau you nak export, as long as you punya produk halal, and then they recognize dia punya produk tu in terms of quality, dia akan accept. This number one. Number two, when it comes to our punya competitiveness lah, pelancongan ni, either Muslim friendly ataupun tak Muslim friendly, I think there's a challenge over there. You know, memang kita bagus in terms of kita punya Islamic, semua tu, kita ada hospital yang to cater daripada Indonesia punya patients, tapi in terms of why Thailand, for example, you know, it's not a Muslim country. Even now in Middle East country ni, orang Saudi semua yang surrounding area UAE, now yang non-Muslim ni pun dia promote lagi dekat, pergi Turki, for example, pergi Istanbul, Arab during summer dia suka ke sana, dekat, berbanding ke Malaysia, for example. Even dia pun pergi Thailand. So di situ challenge yang kita perlu lihat lah, how kita nak become increasing kita punya attractiveness tu lah, di situ. And then in terms of apa ni, to synchronize kita punya halal ni, it takes more time lah, and also be brave, be bold lah among the countries. Thank you. More time to how long it will be? Do you have? I don't have the time frame. I'm not the authority actually to look into this one, because I'm more to international punya trade. Tapi these issues ni been
on the table for many years dah. Yeah. Among the ASEAN, even among Muslim countries. Thank you. I think I take note of what the three panelists so far have been discussing about. We got this challenging, how these challenging issues, macam mana negara bukan Islam yang mempunyai potensi yang besar dalam industri halal ni, dalam pemakanannya, dalam pelancongannya, dan diberi beberapa contoh di kalangan negara ASEAN, negara jiran kita yang bukan Islam, bagaimana telah dapat menarik pelancong bukan sahaja di kalangan ASEAN daripada negara jiran seperti kita di Malaysia, tapi bahkan daripada dunia Islam. Malaysian during cuti sekolah ke Korea, ke Japan, kita contribute to their economy as well. Yang tu saya tak boleh komen, nanti ramai peserta marah pula lagi, dia orang pergi sana juga. Okey, Dr. Fazil, please. Saya sebenarnya dah tak boleh nak conclude. Semua dia orang dah tapau. Dah habis dah. Saya dah tak ada, I have no words to say. For me, it's sadaqallahul azim. Because everyone are looking at their watch and saying that, yeah. And then, to me, it's like this. We need this halal, and also we need an helping hand from the government to promote Malaysia and to promote halal tourism. That's it. I want to say we have to do this. Although it's non-halal, it's basically a Muslim friendly. That is the most important thing in Mata. Because of, kalau you nak tengok kenapa dia pilih Malaysia and kenapa like Tuan cakap why they go to Korea, they go to Japan, because some of the halal certificate is there. Yeah, especially the Muslim. And then kenapa orang Malaysia sendiri kita berduyun-duyun pergi Thailand? Apa, Malaysia tak ada Thai food ke? Sama je. Because the confidence level kita dekat selatan Thai is, they know it's a Muslim place. So on Mata side, we're trying to promote, we're trying so hard that if possible that we have a helping hand in order for us to move forward. Saya tak tahu ni ada soalan ni. Cuma kita tak tahu, mungkin dengan masa yang saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Fazil dan semua panelis. Cuma saya tak tahu ada masa ke kita nak ambil soalan ni. Nak tanya boleh ke? Sebab dah lewat sangat ni. Boleh saya jawab secara general je lah, Prof. Okay. I think dari segi ASEAN ni dia ada working group dipanggil WG working group on halal food lah. So salah satu lontaran idea tu adalah untuk wujudkan satu logo bagi negara ASEAN. It's in the works. I think this is the issue of integration macam saya cakap tadi. Ada saja kemungkinan baru yang wujud, tapi it's in the works. Tapi I'm guessing dari itulah, I think rata-rata daripada panel ni, I think if you can imagine, it's not about the logo sangat. It's about the product quality dengan value yang you bagi. You buat macam mana pun, orang pergi South Korea juga, pergi ke ni juga, because of the attraction and the quality yang ada. So sama juga, I think kita kena look past halal as a value proposition, yes, tapi as a product kena add a quality yang boleh compete with the international market lah. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Hadi yang sudi tolong menjawab soalan tersebut untuk kesemua ahli-ahli panel, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Nizran bin Nordin, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, Encik Hadi Hamzah, Pegawai Khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad HDC, Encik Yusram Yusof, Pengarah Seksyen Halal, Makanan dan Minuman dan Agromatrade, dan yang terakhir dan yang bukan yang akhir, Dr. Fazil Khan bin Abdul Kadir, Naib Presiden Pengangkutan Udara Mata. So I think dalam perbincangan pada tengah hari ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa kita memerlukan satu jaringan kerjasama Nusantara yang lebih erat dalam kita mempromosikan industri halal. Bukan saja dalam produk,
tetapi juga dalam industri pelancongan is a huge industry, dan kita akan dapat manfaat bersama untuk ummah dan juga untuk negara. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam saya koordinasi ataupun menjadi moderator pada tengah hari ini. Saya serah balik kepada pengurusi lantai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.